Okay, Assalamualaikum. So untuk yang cikgu nak share video ni, cikgu akan share dekat awak untuk kertas soalan MARA punya, kata 3. Okay, so kalau kita tengok dekat soalan nombor 1, dia tanya alat pengukuran manakah yang paling sensitif. So maksudnya kalau awak tengok dekat sini, yang mana paling sensitif? Maksudnya yang sensitif tu maksud dia boleh ukur nilai yang paling kecil. So jawapan dia yang ini. Ini nama dia apa? Nama dia barometer. So ini kita boleh ukur benda yang paling kecil, paling terperinci. Okey. Kemudian kita tengok yang nombor 2 pula. Dia tanya, manakah pernyataan berikut yang membincangkan perbezaan respirasi dan fotosintesis? Okey, kita tahu respirasi ni berlaku dalam hidupan yang bernyawa, iaitu dalam mamalia ke yang ada jantung. Okey, itu adalah respirasi. Kalau fotosintesis berlaku dekat apa? Dekat tumbuh-tumbuhan. Okey, so apa yang perbezaan yang paling ketara? Di mana kita tengok jawapannya C, iaitu kalau manusia kita menggunakan tenaga kimia dalam apa? Dalam makanan. Kalau untuk fotosintesis, kita dapat tenaga daripada cahaya. Boleh faham? Okey, nombor 2 pula. Tengok soalan tu cakap. Okey, dia cakap Encik Azmi punya pokok dijangkiti dengan penyakit. Lepas tu dia cakap, okey, macam mana dia nak membina satu biji benih yang boleh tampung dia punya resisten tu tinggi. So maksudnya kita kena kacuk. Kacuk tu maksud dia apa? Awak ambil satu biji benih A, satu biji benih B. Katakanlah biji benih A ni, pokok dia boleh tahan angin yang kuat. Biji benih B, pokok dia boleh tahan terbakar, katakanlah. Terbakar tu dia boleh hidup lagi. So bila kita gabungkan dua ni, kita akan dapat satu biji benih yang baru, yang A campur B. Di mana kalau awak dapat angin kuat pun dia boleh stay, awak bakar pun dia boleh hidup juga. Itu kita panggil proses apa? Menggunakan kaedah pendebungaan kacuk. Okey, yang keempat. Dia cakap ini, ubat gegat. Ubat gegat ni apa? Ubat yang awak letak dekat dalam almari tu untuk apa? Untuk halau lipas. Itu ubat gegat. So, apa yang berlaku sebenarnya ubat gegat ni? Dia jadi air ke? Tak. Dia sebenarnya daripada biji pepejal, iaitu di mana kita ada perubahan daripada pepejal terus kepada gas. Boleh faham? Okay, ini kita panggil proses apa? Proses pemenjalwapan. Nombor 5, awak buang sampah merata-rata. Apa yang akan berlaku? Mestilah awak akan menyebabkan bau yang kurang menyenangkan. Itu jawapan dia. Senang. Nombor 6, antara berikut yang manakah fenomena geobencana? Geobencana ni maksudnya fenomena yang semula jadi, bukan disebabkan oleh manusia. Gerimis, bencana alam ke? Bukan. Banjir kilat, siapa yang sebabkan banjir kilat? Manusia. Sebab apa? Sistem salirannya tidak bagus. Penebangan hutan, fenomena bencana alam? Bukan. Kalau sinkhole, ini bencana alam. Sinkhole tu apa? Kalau awak tengok kan, ada jalan raya tu kan, tiba-tiba ada berlubang besar yang dalam dia tu boleh sampai 3 meter. Ini kita panggil sinkhole. Okay. Nombor 7, dia suruh awak pilih manakah pernyataan yang benar untuk binatang-binatang ni. Kalau untuk nombor 2A, has 3 pairs of leg. Nampak tak kalau saya zoom? Okay, ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. So yang betul A, settle. Tak payah fikir banyak-banyak. Itu yang betul. Nombor 8, dia cakap apa yang akan berlaku jika semua belalang mati? Ini mati, apa yang akan berlaku? Adakah bilangan tumbuhan akan bertambah? Okey, ini betul. Kita tanda betul dulu. Tengok yang lain. Populasi burung akan bertambah. Akan efek ke? Tak efek. Populasi burung helang akan bertambah. Efek ke? Tak efek. Ulat beluncas akan berkurang. Betul ke berkurang? Salah. Sebab apa? Sebab ulat beluncas dia boleh makan banyak pokok tu. So dia akan bertambah. Boleh faham? So jawapan dia A. 9. Antara berikut keadaan manakah yang membantu Ahmad menyediakan minuman dalam masa yang singkat? Awak nak buat air kopi, nak siap cepat. Pertama, mestilah pakai air panas. Yang kedua, kacau laju-laju. Mengacau. Dah settle 1 dengan 4. Senang kan?
Okey, nombor 10 ni, ini adalah tajuk berkaitan dengan tuas. Kita ada 3 jenis tuas, iaitu tuas kelas pertama, kedua, ketiga. Macam mana nak tahu? Awak cari dalam buku teks. Ada. Di mana perbezaan dia kedudukan dekat tengah tu. Contohnya untuk kes ini, yang tengah kita ada beban. Yang Q, yang tengah kita ada fulcrum. Yang R, yang tengah kita ada daya. Awak tengok. Ini jawapan dia. Kalau awak ada barang-barang ni kat rumah, cuba awak tengok macam mana dia punya situasi. Dekat mana fulcrum, dekat mana daya, dekat mana beban. Boleh? Okay, next. Nombor 11. Dia tanya, okey, cawan manakah yang mengalami kehilangan haba yang paling cepat? Paling banyak. Okey, perbezaan dia sekarang ni kita pakai kain hitam, kain putih, kain merah, kain kuning. So, warna yang berbeza. Kalau awak nak rasa betul-betul, okey, lepas ni kan awak keluar, awak pakai 3 jenis warna baju ni. Awak rasa mana yang lagi panas dekat badan awak tu? Secara teorinya, baju yang warna hitam akan menjadi lebih panas. Kenapa? Hitam dia akan menyerap segala haba. Itu kalau awak pakai baju hitam. Tapi untuk cawan ni, haba daripada dalam. Dia nak keluar dari keluar. So, cawan yang berwarna hitam ni lah yang akan mengeluarkan lebih banyak haba. Kalau dia serap banyak haba, maksudnya dia keluarkan pun banyak haba. Okay, next. Nombor 12. Ini apa yang akan berlaku selepas letupan supernova? Apa yang akan berlaku adalah bintang neutron dan lohong hitam akan terbentuk. Kemudian planet paling hampir dengan matahari, Mercury. Bagaimanakah hujan meteor berlaku? Hujan meteor maksudnya ada banyak-banyak batu yang jatuh ke bumi. Nampak ni? Banyak meteor memasuki atmosfera bumi. Settle. 15. Dia tunjuk orang main bola. Awak main bola ni, awak kawal badan awak ke dia sendiri-sendiri bergerak? Kita kawal, betul tak? Cuba tengok contoh jawapan dia. Dia cakap, manakah yang sama dengan rajah di atas? Bercakap macam saya bercakap ni, saya kawal. Macam kalau saya senyap. Nampak? Kita boleh kawal benda ni. Berbeza dengan bernafas, kita tak kawal. Denyutan jantung lagilah tak kawal. Kelipan mata, kita boleh kawal. Tapi kalau kita tak kawal pun dia akan berkelip, betul tak? Automatically. So, 3 ni adalah, 1, kita panggil tindakan luar kawalan. Kalau yang ini, tindakan dalam kawalan. 16. Sistem respirasi belalang. Dia tanya, kenapa struktur S mempunyai dinding nipis yang tebal ni? Kenapa? Jawapan dia ni mengelirukan. Tapi apa yang paling menerangkan dekat awak sistem dia kenapa nipis dan lembab? Supaya kita dapat meningkatkan kecekapan. Maksudnya kita tak nak 50%. No, I don't want this. We want 100% kecekapan. So, ini yang apa dia cuba capai dekat nipis dan lembab. Okey. 17. Awak demam, awak tepek cool fever atas dahi awak. Kenapa? Adakah supaya awak rasa sejuk je? Awak rasa sejuk. Kenapa awak rasa sejuk? Sebab cool fever ni dia rasa dia sejuk. Apa yang berlaku di mana dia akan menyerap segala haba dalam badan masuk ke dalam cool fever. Sebab tu badan awak akan rasa lebih sejuk. So, jawapan dia menyerap haba dari badan. Okey, 18. Kita ada 2 jenis tenaga. Tenaga keupayaan, tenaga kinetik. Keupayaan tu apa? Tenaga yang melibatkan dengan graviti. Bukan graviti, dengan ketinggian. Kalau lagi tinggi awak punya ketinggian, maksudnya tenaga keupayaan graviti awak akan lagi tinggi. Okey. So, jawapan dia yang mana lagi tinggi? A. Bulat jawapan A. 19. Permukaan matahari. Fenomena apa? Nyalaan suria. Settle. 20. Kenapa kita naik roket pergi angkasa lepas? Sebab kita kena balik ke bumi. Kalau awak naik bukan roket, macam mana awak nak balik bumi? Nak berenang. Sebab tu kita kena naik roket. Settle. Okey, nombor 1A, section B. Masuk je section B, awak akan kena banyak menulis. Okey. Tengok nombor 1. Biasanya soalan nombor 1 adalah soalan yang pilihan. Bukan pilihan, awak isi tempat kosong. 1, 2, 3, 4. Macam tu lah. Kalau awak tengok kat sini kan, awak isi tempat kosong. Okey, protein yang menghasilkan sel darah putih ke dalam salur darah. Apa tu? Antibody. Mikroorganisma yang jahat apa? Menyebabkan penyakit? Patogen. Okey. Dia tanya, apakah pernyataan yang betul tentang keimunan aktif? So jawapan yang betul adalah yang pertama dan juga yang ketiga. Okey, ini kita baru belajar. Kalau darah keluar daripada badan, dia mesti lalu saluran arteri.
Kalau ini ke seluruh badan, maksudnya dia akan lalu saluran apa? Aorta. Kalau masuk ke dalam jantung, ini saluran apa? Vena. Tapi vena apa? Kita ada dua pilihan je, vena cava dengan aorta. So jawapannya vena cava. Senang, tak susah pun. Okey, dia cakap ni, pesakit kita daripada kumpulan darah AB. Darah AB maksudnya dalam darah dia ada antigen, ada antigen A dan juga antigen B. Kalau ada antigen A, antigen B, maksudnya dia tidak anti kepada apa-apa. Anti tu apa? Maksudnya awak tak suka orang tu, awak anti gila kan dia. Macam tu. So kalau untuk AB, dia tiada anti. Sebab apa tak ada anti tu? Dia membolehkan, dia boleh ambil darah B, dia boleh terima. Darah A pun dia boleh terima. Darah O apalah lagi dia boleh terima. Kalau darah AB, lagilah boleh terima. So dia tiada anti. Nampak tak yang kita punya ni kan, bawah ni, penerima darah mempunyai antibody anti-B. Betul ke? Mempunyai. Salah. So ini palsu. Ini penerima darah mempunyai antigen B. Yes, betul. So ini betul. Okey, so 3 ditunjuk struktur, di mana yang balang Q kita ada satu struktur yang mempunyai daripada satu jenis yang sama, bentuk sama, dan P pula daripada dua jenis yang bentuknya berbeza. So apa yang kita boleh kaitkan di mana? Kalau kita ada satu jenis yang sama, itu kita panggil sebagai atom. Kalau kita ada dua unsur yang berbeza, kita panggil molekul, campuran daripada dua unsur yang berbeza. Okey, so Q untuk atom, P untuk molekul. Yang gambar ini, gambar apa? Penuras. Penuras ni kita boleh hanya mengasingkan benda yang bendasing campuran daripada pepejal dan juga air. Kalau macam pasir dan air, boleh asing tak? Boleh. Air dengan minyak awak boleh asing ke? Tak boleh. Kalau air dengan lumpur, boleh lah. Lumpur tu pepejal. Lumpur bukan air. Lumpur adalah gabungan pepejal dan juga air. Faham? Okay, next, nombor 4. Gelombang bunyi. So langsir, kalau awak pasang banyak langsir, bergema tak bilik awak? Tak bergema. Kalau bilik awak kosong, akan bergema bunyi macam dalam gua. So langsir adalah penyerap bunyi. Kalau bunyi yang kuat dan nyaring disebabkan oleh apa? Amplitude. Lagi tinggi amplitude, lagi kuat bunyi tu. Lagi kuat bunyi tu, lagi tinggi amplitude tu. Boleh faham? Okey, kalau ini pemindahan bunyi, mana lagi cepat? Ini kita bergantung kepada susunan zarah, kita panggil. Kalau pepejal rapat-rapat, kalau cair jarak sikit, kalau gas jarak banyak. Kalau nak test, awak letak telinga awak atas meja, awak ketuk meja. Dengan awak tepuk je tangan depan awak. Mana lagi kuat? So kat situ awak boleh tahu di mana pepejal akan memindahkan bunyi tu dengan lebih laju. Okey, unit ukuran untuk frekuensi, Hertz. Settle. Radiasi mengayon, radiasi tidak mengayon. Radiasi mengayon ni selalunya benda yang bahaya. X-ray is something dangerous. So, X-ray is radiasi mengayon. Kalau lampu dengan microwave, awak dalam rumah kan? Bahaya tak? Tak bahaya. So, ianya adalah radiasi yang tidak mengayon. Okey, kegunaan lain untuk setiap unsur. Kita ada unsur cobalt 16, iodine dengan karbon. Cobalt 16 kegunaan dia untuk apa? Untuk membunuh sel kanser. Kalau macam karbon 14, untuk menentukan jangka hayat artifak. Pernah dengar tak dalam sejarah satu perkataan di mana kalau kita nak tentukan umur sesuatu bahan itu, kita akan menggunakan satu proses pentarihan karbon. Karbon ni lah yang digunakan untuk pentarihan itu. Faham? Okey. So nombor 6. Okey, nombor 6 kita dah masuk section C. Section C dia susah sikit. Bukanlah susah. Dia nak awak bagi jawapan dan awak explain jawapan awak. Kalau macam ini kan, awak tengok markah. Ada satu markah, dua markah. Kalau satu markah, jawapan simple. Bagi satu jawapan. Kalau dua markah macam ini, okey, ini awak tak perlu terangkan. Ini dua markah sebab apa? Ada dua jawapan ini. Satu, dua. Okey. Kalau macam ni, ini baru akan menerangkan betul-betul kenapa satu markah, kenapa dua markah. Dia tanya awak, boleh ke aluminium ekstrakkan karbon? Boleh ke karbon mengekstrakkan aluminium dari bijinya? Awak bagi awak punya pendirian dulu. No, tidak. And then awak explain kenapa awak cakap tidak. Itu dapatlah dua markah. So ini markah yang pertama.
Ini markah yang kedua. Dapat 2 markah kat sini. Boleh faham? Untuk C pula, C ni soalan kebat. Awak bagi je apa-apa jawapan, awak rasa benda tu berkaitan dan benda tu betul, awak akan dapat markah. Boleh faham? So awak terangkan. First, contohlah saya bagi ni kan, okey, menguatkuasakan undang-undang. And then saya terangkan kenapa kuatkuasakan undang-undang ni boleh memelihara kawasan pelombongan. Ini awak punya jawapan sendiri. This is kebat. Okay. Next, ini transformer. Tajuk transformer. Transformer kita ada 2 jenis. Injak naik, injak turun. Injak naik tu apa? Kita kuatkan current. Injak turun kita kurangkan current. So kalau untuk injak naik, kita mesti letak di bahagian awal. Kita nak bagi current tu sampai semua tempat. So kita naikkan dia. Boleh faham? Kalau injak turun, kita sebab apa nak kena turunkan sebelum masuk rumah? Supaya kita boleh hantar kepada semua rumah tu. Kalau rumah awak punya current kuat, tak ke meletup awak punya PS4, PS5 kat rumah tu? Sebab tu dekat rumah kita kena turunkan injak tersebut. Okay, so ini jawapan dia. Kemudian, mengapa kawasan perumahan berdekatan S mempunyai nilai komersial rendah? Tengok markah dia berapa? 3 markah. Maksudnya 3 markah memerlukan 3 jawapan. Awak bagi je contoh apa-apa pun. This is kebat question. Awak bagi biar cukup berkaitan dengan markah. Kalau tak yakin, awak bagi lebih daripada 3. Bagi 4, bagi 5. Boleh je, jangan risau. Okey, yang ini dia dah bagi 2 markah. Sebab apa 2 markah? Sebab ada pengiraan. Awak pakai formula, awak dapat jawapan akhir. Dapat 1 markah, dapat 2 markah. Ini 1 markah je. Maksudnya awak masukkan formula, awak dapat jawapan akhir je. Dia tengok. Kalau betul jawapan akhir, betul lah jawapan awak. Kalau tak betul, salah lah jawapan awak. Faham? Okey, ini pun 1 markah. Dia nak tahu teori. Awak tahu tak benda apa ni? Kalau kita berpeluh, kita sejuk. Kalau kita sejuk, kita tak berpeluh. Kalau kita panas, kita berpeluh. Kenapa? Itu proses apa? Itu proses homeostasis. Homeostasis ni apa? Kalau kalau tempat sejuk, peluh kita tidak akan aktif. Maksudnya, kita tak akan berpeluh. Kalau tempat panas, kelenjar peluh kita aktif. Maksudnya, kita akan berpeluh. Kalau macam B ni, cuba tengok. 2 markah. So, maksudnya 2 markah memerlukan 2 jawapan. Satu awak punya pendirian, satu awak punya penerangan. Kenapa badak itu berkubang dalam lumpur? Awak bagi tahu. Supaya badan badak air itu ditutupi oleh lumpur. Kenapa? Kerana ingin menembakkan kulitnya ataupun ingin mengawal suhu badan. Nampak? Ada 2 jawapan. Ini pun kebat. So, awak bagi contoh. Awak bagi sebab. Okay? As easy like that. Awak jangan risau. Awak jawab je. Tengok markah, jawab. Tengok markah, jawab. Macam ni kan, 1 markah kan. 1 markah, bagi jawapan 1 markah. Jangan bagi jawapan 10 markah. Rugi. Ini 2 markah. Bagi jawapan 2 markah. 1, settle. Ini 1 markah. Bagi jawapan 1 markah. Bagi jawapan 1 markah. 2 markah. Nampaknya kita ada 2 bahagian. Mesti, kalau 2 markah ni mesti susah sikit. Dia perlukan 2 jawapan. Macam tu. Okay. Kalau macam ni 2 markah, awak kena terangkan prosedur selengkapnya. Okay, macam mana awak nak kira pH sesuatu bahan? Awak mesti campur dengan air. Itu adalah benda yang paling penting. Air akan menunjukkan sifat keasidan dan juga sifat kealkalian. Faham? Okay, dapat 2 markah. Kemudian ini pun 2 markah. So awak kena bagi tahu pendirian awak, kemudian awak terangkan. Awak defend awak punya pendirian tu. Sama juga macam ni. Bagi tahu pendirian, kemudian awak defense awak punya pendirian. This is science. Sains sekarang bukan teori. Dia tak nak teori. Dia nak awak faham sesuatu tu, awak bagi awak apa yang awak faham, kemudian awak bagi tahu, okey, saya faham benda ni kerana ini. Itu yang dia nak sekarang. Dia bukan nak jawapan yang betul. Sebab tu dia banyakkan soalan kebat. Sebab murid kadang-kadang berfikir secara berbeza. Tapi kadang-kadang jawapannya betul. Tapi macam kalau soalan yang 1 markah ni, itu yang berkaitan dengan apa? Dengan fakta. Itu saja. Kalau 1 markah tu fakta, 2 markah semua kebat. Macam ni membesar, fakta. Pembiasan cahaya ini fakta. Kemudian ini cahaya dibiaskan oleh titisan air. Kalau ini kan 2 markah ini dia bukan kebat. Kalau dia soalan macam ni, dia bukan kebat. Dia soalan yang required 2 jawapan. Nampak? Saya bagi 1 dan 2. Okay.
Next. 3 jawapan. 1, 2, 3. Settle. Soalan kebat 3 markah. Maksudnya apa? Awak perlu bagi awak punya stand, awak punya pendirian. Kemudian awak kena tambah lagi 2 ini, awak punya apa? Awak punya argument. Awak lawan. Kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Boleh faham? Okay, so move to the next question. This is fakta, this is fakta. And then it is fakta juga, tapi ada 3 poin yang penting awak kena bagi. Faham? Okay. So, ini semua kebat. Dia tanya awak kenapa? 4 markah bro. 4 markah. So, maksudnya 4 markah ni kan, okay, this is your stand. And then you have to give 3 argument. 3 sebab kenapa awak cakap, okay, dia macam ini. Boleh faham? Dan ini nampak, ini dia suruh awak lukis, siap. So, awak lukis lah apa-apa. Jangan takut. Jangan takut buat salah. Awak lukis, okay, dalam ni ada apa? Awak senaraikan. Okay, dalam ni awak masak apa? Awak masak bubur. Kenapa awak masak bubur? Sebab bubur bagus untuk orang sakit. Sebab apa? Bubur dah cair, so senang untuk hadam. Lepas tu dalam bubur ada ayam. Kenapa kena makan ayam? Supaya ada sumber protein. Kenapa kena letak sayur? Supaya apa? Supaya sayur tu boleh membekalkan vitamin dan juga serat untuk badan. Awak terangkan, dapat 1 markah. Kat bawah ni awak terangkan, dapat 2 markah free. Dah. Awak dapat jawab macam ni, awak dapat full mark. Easy as that. Okay, nanti saya akan share yang saya dah conteng ni dekat PDF. Nanti saya akan bagi awak. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Good luck for your exam. Jangan tidur lambat. Okay, awak belajar. Dah cukup pukul 12 tidur. Alright, itu saja daripada saya.